أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بحبك وبريدك واتمنى بصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan, rancangan yang meneroka isi kandung Al-Quran melalui kacamata hadis-hadis Nabi SAW. Bersama kita juga pada hari ini dengan saya Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz Husaini? Sihat alhamdulillah Dr. Sihat Ustaz Husaini ya? Sihat alhamdulillah. Nampak cantik baju hari ini ya? Terima kasih, pinky hari ini. Okey. Baik, bertemu lagi kita insya-Allah dalam rancangan yang akan banyak meneroka hadis-hadis Nabi. Tapi sebelum tu suka saya ingatkan juga pada tuan-tuan bahawa ketika mana kita mengungkapkan hadis Nabi SAW, kalau boleh hendaklah kita memperbanyakkan salawat kepada baginda Nabi SAW, kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alayya, iaitu orang yang dikatakan bakhil itu adalah mereka yang bila mana disebutkan nama aku di sisi mereka, mereka tidak mengucapkan selawat. Jadi kalau boleh sepanjang rancangan ini kita akan perdengarkan banyak ataupun kita akan dengar banyak nama Rasulullah, maka perbanyakkanlah salawat kepada baginda Nabi. Baik, kalau tuan-tuan perhatikan pada minggu lepas kita telah meneroka satu persatu daripada ayat-ayat Al-Quran dan kita tengok muka surat pertama kita dah cerita tentang sifat-sifat Allah dalam suratul Fatihah. Kemudian yang kedua kita dah tengok dalam suratul Baqarah tentang sifat orang muttaqin. Kemudian yang ketiga kita tengok sifat orang munafik. Kemudian yang keempat kita juga dah tengok bagaimana Allah Ta'ala memberikan cabaran kepada orang kafirun. Dan yang kelima kita dah tengok bagaimana Allah Ta'ala mengungkapkan perumpamaan dalam bentuk perumpamaan dalam Quran sebagai proses pendidikan. Maka pada hari ini kita akan buka dan singkap satu lagi mengenai ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana Rasulullah ataupun hadis Nabi mengungkapkan ataupun membayangkan tentang kandungan yang ada dalam muka surat pada hari ini, insya-Allah. Hari ini kita akan baca halaman yang ke-6 ya Ustaz Husaini ya. Ya, baik, insya-Allah. Baik, kalau begitu kita dengarkan bacaan yang akan dibacakan oleh Ustaz Husaini daripada suratul Baqarah ayat halaman ke-6. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, bersedia kita dengan mashaf yang berada di hadapan kita. Buka muka surat ke-6 ayat 30 hingga 33. InsyaAllah sama-sama kita perdengarkan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا
بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, perhatikan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana dalam halaman yang ke-6 Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang sejarah bagaimana Allah Ta'ala hendak menjadikan ataupun melantik seorang khalifah di muka bumi, sehingga para malaikat mempersoalkan, kerana para malaikat tertanya-tanya apakah Nabi ini ataupun khalifah ini akan dilantik di kalangan orang yang akan merosakkan muka bumi. Lalu Allah Ta'ala memberikan kelebihan manusia dengan kelebihan ilmu yang mereka ada. Maka mari kita perhatikan dalam hadis apakah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mengenai khalifah di muka bumi. Hari ini kita akan sama-sama bacakan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Mari sama-sama kita perhatikan tuan-tuan yang berada di rumah. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi SAW qala inna ad-dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu daripada Nabi SAW baginda bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan kehijauan segar. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka Dia akan memerhatikan bagaimana amalan kamu. Maka berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan wanita. Sesungguhnya fitnah yang pertama berlaku kepada Bani Israel adalah berkaitan wanita. Baik, untuk ungkapan seterusnya, penghuraian seterusnya mengenai hadis ini, kita akan bertemu lagi selepas rehat seketika. Jangan ke mana-mana, bertemu kita dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, kalau tadi kita telah membicarakan tentang satu hadis mengenai tentang khalifah, iaitu Rasulullah SAW memperingatkan kita bahawa Allah Ta'ala melantik kita sebagai khalifah dan minta kita berjaga-jaga dengan dua perkara, iaitu dunia dan wanita. Tapi sebelum tu, seperti biasa, ketika kita menghuraikan hadis, mari kita tengok dulu siapakah perawi yang meriwayatkan hadis ini. Kalau kita tengok tadi Ustaz Husaini, Ya. Ustaz Husaini dengar tadi siapa yang meriwayatkan hadis ni? Baik, hadis yang diceritakan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan, perawinya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, yang di mana sejarah Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang anak muda yang mempunyai semangat yang berkobar-kobar. Contohnya Dr. Sanusi, ya, pada ketika perang Uhud, beliau ini tidak dibenarkan untuk menyertai perang Uhud. Betul. Sebab apa? Ayah beliau ketika itu Sa'ad bin Malik, ya, memberitahu kepada Rasulullah untuk membenarkan Abu Sa'id ini untuk pergi berperang. Betul. Tapi Rasulullah tak izinkan. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab masa tu Abu Sa'id ketika itu masih muda lagi. Dan pada ketika Sa'id Al-Khudri ni, Abu Sa'id Al-Khudri ni juga diberi peluang ketika itu masa perang Khandaq bersama dengan salah seorang sahabat juga, Salman Al-Farisi. Betul, betul. Baik, mari tuan-tuan di rumah kita sama-sama saksikan mengenai tokoh perawi kita pada hari ini, iaitu Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau adalah pernah memohon untuk menyertai perang Uhud, namun ditolak seperti mana yang diceritakan oleh Ustaz Husaini tadi, kerana terlalu muda. Dan beliau menyertai perang bersama dengan Rasulullah SAW dalam perang Khandaq. Dan yang ketiganya, beliau disifatkan oleh Al-Imam Zahabi sebagai mufti di Madinah. Bahkan apa yang paling menarik sekali adalah Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah seorang riwayat perawi yang banyak meriwayatkan hadis sebenarnya Ustaz Husaini. Maknanya dia dengar banyak hadis daripada Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang saya suka dengar daripada Abu Sa'id Al-Khudri adalah bila mana dia lapar. Sama macam hadis Abu Hurairah, dia lapar, adik dia bernama Furai'ah.
minta kata pergilah engkau minta dengan Rasulullah, sebab Rasulullah tak akan tolak permintaan seseorang. Jadi dia nak pergi minta dengan Rasulullah. Bila dia nak pergi minta dengan Rasulullah, dia dengar Rasulullah kata wa may yastaghni yughnihillah. Dia kata aku akan bagi, Rasulullah kata aku akan tak ada benda yang aku simpan untuk diri aku, fala ad-dakhir. Aku tak simpanlah harta-harta untuk diri aku. Apa yang aku ada aku akan bagi pada semua, tetapi siapa yang minta untuk dicukupkan oleh Allah, Allah Taala akan cukupkan buat diri dia. Lalu dia pulang dan dia balik menceritakan kepada adik dia, aku tak minta apa-apa dengan Rasulullah, sebab Rasulullah kata siapa yang minta kecukupan daripada Allah Taala akan cukupkan dia. Allah. Baik, yang ini mengenai tentang siapakah dia perawi hadis pada hari ini ya Ustaz ini. Baik, kita akan masuk huraian umum mengenai hadis ini pula, iaitu tadi Rasulullah dah cerita bahawa cabaran menjadi khalifah di muka bumi ini adalah ada dua perkara, iaitu dunia dan wanita. Yang ni kita mari perhatikan sama-sama. Dalam menjadi khalifah di muka bumi ini pada hakikatnya akan ada dua cabaran yang akan mengganggu ataupun merosakkan pentadbiran khalifah. Yang pertama dunia. Perhatikan pada hari ini Ustaz Husaini macam mana pentadbiran hari ini dia akan kucah kacir kalau orang sogok dengan dunia macam rasuah. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu benda yang sangat berbahaya Dr. Betul. Kadang-kadang kita mungkin tak terasa sebab kita belum berada di tempat seseorang yang memegang tampuk barangkali kepimpinan dalam syarikat dan sebagainya, tapi sekiranya kita disogok dengan dunia, barangkali kita juga tak kuat. Lalu Rasulullah melaknat. Rasulullah kata la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang mengambil rasuah. Maknanya ini adalah sebagai salah satu daripada ungkapan dunia yang akan merosakkan kepimpinan seorang khalifah di muka bumi. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah mengenai wanita. Wanita ni pun sama juga. Kalau kita tengok dalam kes-kes yang terbaru, kalau Ustaz Husaini ingat kes tentang kartel daging. Salah satu media pernah melaporkan bahawa bukan sahaja kartel daging ni memberikan rasuah wang, tetapi juga wanita. Masya Allah. Yang ini yang kita bimbang sebenarnya tuan-tuan. Baik itu mengenai tentang apa yang berlaku di luar rumah, tetapi apa pula yang berlaku di dalam rumah. Kepimpinan seorang ketua keluarga pun sebenarnya akan tergugat dengan dunia dan wanita. Saya bagi satu contoh sebagai contoh. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang sahabat, dia kata iyyakum wad-dukhulu 'alan nisa. Wahai kamu semua, janganlah masuk dengan wanita yang ada di rumah sekalipun dianya adalah keluarga kamu. Lalu seorang lelaki Ansar bertanya, dia kata afara'aital hamwa ya Rasulullah. Kalau adik ipar aja boleh Rasulullah? Rasulullah kata adik ipar itu ataupun alhamu maut. Ipar itu adalah kematian. Bukan maksudnya kematian tu kita masuk dengan adik ipar kita mati, tak bukan maksudnya tu. Tapi maksud Rasulullah, kalaulah kita masuk duduk bersendirian dengan adik ipar wanita kita, barangkali dia boleh menimbulkan fitnah dan akhirnya boleh menyebabkan kematian boleh berlaku. Jadi sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita bahawa kalau di luar rumah kepimpinan khalifah akan tergugat dengan dunia dan wanita. Sebenarnya dalam rumah macam tu juga. Dengan dunia adik-beradik boleh bergaduh tuan-tuan. Betul tak Ustaz? Adik-beradik, saudara mara boleh bergaduh sebabkan kerana harta dunia, kerana harta warisan dan sebagainya. Begitu juga dengan perempuan. Kadang-kadang satu keluarga khalifah tu tergugat kerana wanita menggugat dia, menyebabkan huru-hara berlaku dalam rumah tangga sendiri. Baik, ini mengenai tentang huraian umum hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Kita rehat seketika dahulu, bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, tadi kita dah perhatikan Ustaz Husaini Awal tadi Ustaz Husaini dah baca tentang surah Al-Baqarah, menceritakan tentang sejarah manusia ataupun Allah Taala melantik Nabi Adam sebagai khalifah. Kemudian dalam hadis kita dah tengok Rasulullah ungkapkan tentang cabaran sebagai khalifah. Hari ini kita nak tengok juga ada kisah-kisah mengenai Nabi Adam khalifah ni yang kita tengok viral tetapi sebenarnya tidak sahih. Kalau macam ni Ustaz pernah dengar kisah apa? Kalau menceritakan ialah kisah yang surah yang saya baca sebentar tadi itu tentang Nabi Adam. Ada kisah ataupun hadis yang
dia viral tapi tidak sahih, iaitu tentang buah khuldi. Betul. Di mana tuan-tuan dan puan-puan saya yakin dan pasti mesti juga pernah dengar hadis ni, bila Nabi Adam tu makan buah khuldi tersekat jadi jadi halkum. Jadi bila perempuan makan dia tersekat di dada. Ya. Dan di situ sebenarnya macam mana statusnya tu, doktor? Baik, mari kita sama-sama saksikan kisah viral ataupun perkara yang viral tidak sahih ini dalam slide kita pada hari ini mengenai tentang asal usul buah khuldi, yang mana dikatakan sebenarnya Nabi Adam telah memakan buah khuldi ini sehingga menyebabkan tersangkut menjadi halkum dan Hawa pula tersangkut di dadanya. Baik, kalau menurut para ulama sebenarnya kisah-kisah Nabi Adam ini banyak yang diambil daripada Israiliyat ataupun banyak yang diambil daripada Bani Israel ataupun daripada Bible. Yang kalau kita perhatikan bagaimana sebenarnya kisah-kisah viral tetapi tidak sahih ini kadang-kadang datang daripada sumber yang diragui. Sebagai contoh kisah yang sebenarnya ni tadi, ada sebahagian ulama yang menyatakan seperti Abul Ihsan Al-Utaibi mengatakan bahawa sebenarnya kisah-kisah sebegini kisah yang tidak mempunyai asal usulnya ataupun tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi Adam ataupun disandarkan kepada para nabi, kerana kita bimbang kisah itu adalah yang direka ataupun tidak benar. Ataupun seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan bahawa sebenarnya banyak isi kandung tentang kisah Adam ini berkaitan dengan Adam dan Hawa diambil daripada Old Testament ataupun daripada Bible sendiri. Perhatikan bagaimana Nabi Adam digambarkan duduk di dalam syurga dalam keadaan berbogil ataupun tidak berpakaian, tidak berpakaian. Sebenarnya kisah begini pada hakikatnya menurut Qaradawi diambil daripada Bible. Yang ni yang kita kena hati-hati. Maknanya dia banyak daripada cerita Israiliyat. Ya, cerita Israel, Bani Israel, Yahudi dan Nasara yang terdahulu yang menceritakan kepada kita. Yang ni kita kena hati-hati. Sebab itulah Al-Imam Ibn Kathir kata kisah-kisah macam pokok khuldi dan sebagainya ni hanya Rasulullah ataupun Allah Ta'ala menceritakan secara umum dalam Al-Quran tetapi tidak secara detail. Apa yang ada itu sahajalah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Baik, itu mengenai tentang kisah viral tetapi tidak sahih pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada penghujung rancangan, mari bersama kita baca sama-sama resolusi ataupun pengajaran yang kita belajar daripada hadis pada hari ini. Mari kita sama-sama saksikan. Yang pertama iaitu resolusi pada hari ini, tujuan manusia dijadikan adalah sebagai khalifah yang mentadbir manusia. Yang kedua, Rasulullah berpesan mengenai tipu daya dunia yang mengganggu perhatian dan fokus manusia ataupun khalifah itu sendiri. Dan yang ketiganya adalah bersungguh menghayati dan melaksanakan tugasan sebagai khalifah sekalipun dalam usia yang muda. Pengajaran yang ketiga ni pada hakikatnya tuan-tuan sebenarnya berkaitan tentang kisah perawi kita tu tadi Ustaz, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang muda baru 11 tahun tiba-tiba dia mengadu dengan Rasulullah ataupun ayah dia bawa jumpa Rasulullah nak pergi perang Uhud kerana dia bertubuh sasa sikit. Lalu Rasulullah tetap juga menolak. Perhatikan kesungguhan Abu Sa'id Al-Khudri untuk pergi ke medan jihad. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan, yang mana rancangan hari ini adalah rancangan yang meneroka, mengkaji isi kandung hadis yang kita pilih berdasarkan apa yang dibincangkan temanya di dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan hari ini, sebenarnya hadis ini diambil daripada Quran Multazam karya Bistari ini sendiri, yang mana di dalam Quran ini dikeluarkan hadis-hadis. Inilah tema perbincangan kita, yang kita meneroka tentang hadis di dalam sepanjang setengah jam program kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita kerana kesungguhan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan sebelum kita mengakhiri pengajian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keberkatan, ketenangan, kekuatan untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Mari bersama kita tadah tangan dengan doa yang akan dipimpinkan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah. Terima kasih Doktor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, ayuh sama-sama kita mengangkat tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon supaya ketenangan Allah campakkan sakinah dalam hati kita, dalam keluarga kita. Mudah-mudahan insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Kurniakanlah
ketenangan di dalam jiwa kami ya Allah. Campakkanlah rahmat, kebaikan dalam diri kami semua ini ya Allah. Jadikanlah diri kami ini ya Allah seorang ketua, seorang pemimpin, khalifah yang mengamalkan sifat yang adil kepada ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perkukuhkanlah keimanan kami ya Allah dalam melaksanakan segala amalmu ya Allah, menjauhkan segala laranganmu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, makbulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم منكم. Bersamalah menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran sebagai usaha pendanaan wakaf Al-Quran, wakaf media, aset, tunai dan jasa. Segala sumbangan amatlah dihargai. Semoga kita semua beroleh keberkatan.